Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Sikit-sikit, tapi sebenarnya kita tak dapat profit yang banyak. Lepas tu kalau tuan-tuan nak tengok, saya punya result dalam HBAR ni, keputusan dia tuan dengan setting macam ni, saya tak kata setting saya yang terbaik, kan? Tuan-tuan tengok berapa dia punya profit dia, tuan-tuan. Bila kita tengok sell ni, maknanya dia buat dalam kita punya layer nombor 1 hingga layer nombor 5 lah. Betul tak? Kita punya average price. Dia tak pergi kat subbin. Subbin dia pergi layer 5 ke atas, kan? Itu pun dia boleh buat profit 86 sen, 58 sen, 1.89, 1.24, 72 sen. Tuan-tuan nampak kan? Tuan-tuan nampak ni. Okay, kalau tuan-tuan tengok yang lain. Tuan-tuan tengok dekat subsell. Tadi sell kan? Subsell. Subsell mana tuan-tuan? Dia dah pergi kepada subbin punya level. 3% tadi. Dia boleh untung 82 sen, 73 sen, 50 sen, 2.31 sen. 2 dolar pun ada tuan-tuan. 58. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak dia punya result dia? Dia dekat subbin tuan-tuan. Dekat subbin mode ni. Dekat subbin mode. Nampak? 36 sen, 1.4. Tuan-tuan tengok. Ni semua berlaku dekat subsell. Subsell. Maknanya dekat layer bawah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nampak tak saya punya setting berapa sen? 3%. Jadi kalau seandainya pada hari tu, dia tidak melepasi 3%. Jadi kita anggap hari tu tak ada profit, tak ada masalah tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita trade secara manual tuan-tuan, pun kita tak boleh trade hari-hari tuan-tuan. Kalau market tengah drop, kita pergi trade juga, memang kita cik mati lah. Jadi maknanya kalau hari tu tak ada profit, tak apa. Tapi the next day tuan-tuan katalah lepas 4 hari market up balik. Dia akan dapat balik untung macam ni. Macam mana tuan-tuan nampak ni. Boleh untung. Macam last kali untung sampai 1.4. Kan hari ni tuan-tuan dia boleh buat closing sekali hari ni. Sebab market tak cantik hari ni kan. Hari ni punya profit dia buat untung tadi. Last kali tadi tuan-tuan pukul berapa Pukul 12.24 dia untung 51 sen. Sebab saya tak dia untung dia untung 1.4 tuan-tuan. Ni lah last kali tadi. Tuan-tuan nampak ni, ini last kali tadi ni. Dia ambil kat 2.77%. Nampak tak? Ada soalan nak tanya tak? Ada siapa-siapa nak bertanya dengan saya tak? Saya cakap seorang-seorang. Jadi dalam keadaan market yang bearish atau slow macam ni, tuan-tuan ingat saya buat first buy amount yang 50 dan saya buat 20 layer. Kenapa saya buat 20 layer? Kenapa saya tak buat 50 layer? Sebab saya nak buat dia punya amount dia setiap layer tu besar tuan-tuan. Saya tak nak buat 10 dolar. Saya tak nak buat 20 dolar. Saya nak buat 50 dolar juga. Lepas tu saya ambil satu. Tetapi kalau kita punya modal, katalah modal kita cuma ada 500 dolar. Kan? Boleh tak gunakan sistem saya? Boleh. Kan? Apa tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan kena control tuan-tuan punya margin call yang open dan off tu. Jadi kalau kita letak 50 dolar kan. Tiba-tiba kita tengok dia dah sampai layer yang ke-10. Layer ke-10 habislah kita punya 500 dolar kan. Jadi kita adjust tuan-tuan supaya layer kita jangan letak 2%. Kita letak besar lah sikit. Tak 3%, tak 4%, tak apa tuan-tuan. Sebab dalam keadaan market sekarang tuan-tuan, bila dia up tuan-tuan, dia boleh pergi lebih pada 5%. Kalau tuan-tuan perasan malam kan, tuan-tuan perasan 2-3 hari lepas kan, Matic boleh pergi lebih daripada 10%. Kan? Boleh kata semua kripto tuan-tuan pergi lebih daripada 5%. Jadi ketika itu kita akan boleh buat profit. Kalau seandainya hari-hari lain tuan-tuan, dia tak melampaui lebih daripada kita punya setting tu, katalah kita setting 2%, 3%, tak apa, kita anggap hari tu tak ada untung je. Kita anggap apa tuan-tuan? Hari tu tak ada untung. Yang paling penting tuan-tuan, bila market up balik, kita boleh buat satu profit yang besar. Bukan 10 sen, bukan 20 sen. Ini pandangan saya tuan-tuan. Ini pandangan saya lah. Setakat saya dah trading, gunakan 1,500, tapi saya beli 3 kripto. Tapi saya manage lah dia punya margin call, dia punya apa tuan-tuan? Dia punya stop margin call tu saya manage. Nampak tak? Contohnya saya beli Matic, saya beli Apes dan saya beli HBAR. So bila saya tengok baru-baru tuan-tuan, Matic macam nak jatuh teruk, saya terus close Matic. Mana Matic tak belilah, mana Matic sangkut kat situ lah. Yang dia trade cuma Ape dengan, dia cuma trade Ape dengan HBAR saja. Jadi kita nak kena pandai control. Right. So ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Ini cara setting yang terbaik lah. Yang saya rasa lah buat masa sekarang ni.
Okay, dengar. Okay. Kalau dulu kan kita menekankan buat letak setiap layer tu $10 pun tak apa. Kemudian kita buat margin call drop tu kadang-kadang sampai 0.5% pun ada kan. Saya ajar tuan-tuan 0.5%. Jadi kita dapat sikit lah. Dapat 2 sen, 3 sen, 4 sen, 5 sen, kadang-kadang 20 sen kan. Tapi cepat dapat. Kita dapat cepat. Memang kena boleh buat waktu tu tuan sebab ketika itu market laju. Market maknanya dia punya volatility dia tinggi. Jadi kita boleh gunakan kaedah tu. Tapi dalam keadaan market sekarang tuan-tuan, saya nampak kalau kita buat macam tu dia tak ready. Wallahualam. Saya nak minta komen daripada kita punya Sifu kita. Sifu, insyaAllah Sifu boleh komen sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ada 17 partisipan Alhamdulillah. Okey. Betul apa yang Tuan Haji Amin cakap tu, based on setting. Sebenarnya dalam trading ni tuan-tuan, kita depend on apa yang kita nak, money management. Royal Q ni, dia ni kita punya kenderaan. Dalam macam kita bawa kereta kan, takkan nak tekan minyak, pedal tu je, ada traffic light, lampu merah. Ada color, market, kita panggil jam lah. Jalan jam tak boleh nak tekan minyak kan. Jadi macam mana kita nak manage dalam keadaan semasa. So kita kena tahulah dalam keadaan tu kita tengah jam ke, tengah traffic light merah ke, traffic light hijau ke, kita kena tahu kat situ. So kita kena tahu sedikit sebanyak tentang pergerakan market. Tapi tak susah. Kalau mungkin saya boleh share sikit kan. Dalam Royal Q ni tuan-tuan, okay, dalam Royal Q kita ada indikator sikit lah. Dia ada indikator. Okay, start broadcast. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat yang mana yang baru start pakai apps ni kan. Boleh nampak saya punya screen boleh Okay, kita pergi kepada Royal Q ni tadi. Tuan-tuan klik dekat home. Dekat home belah bawah lah. Saya pakai iPhone ni. iPhone ni tak boleh conteng. Okay, sebelah bawah kiri tu home. Ni operation strategy ni, coin yang sedang kita trade. Operation strategy sedang kita trade. Jadi tuan-tuan kena tahu kenderaan tuan-tuan ni macam mana. How it works. Macam mana pedal minyak kat mana, signal kat mana, wiper kat mana kan. Kita familiarizekan dia punya button. Semua dalam iPhone kita je tuan-tuan. Dalam kita punya phone je. Bukan payah nak tengok nak bawa komputer, laptop kilir kan. Semua dekat kita punya hujung jari je. So dia ada 3 lah. Yang mana trade pakai Binance, ni pakai Huobi, yang Coinbase Pro lah. Biasa tim Singapura dia pakai Coinbase Pro. Okay. So yang kedua, sebelah operation strategy. Nampak tak operation strategy warna biru tu? Sebelah dia ada popular. Dia ada popular. So yang popular ni, ini coin-coin yang dibeli oleh pengguna Royal Q. Maksudnya pengguna kita ada 700,000 kan. Ini yang pengguna Royal Q. Bukan dalam hobi itu total pengguna. Tak, dalam yang Royal Q saja. So dalam Royal Q sekarang ni, popular paling utama sekali adalah ADA. So ramai orang tengah beli ADA. Yang kedua Bitcoin, ketiga DOT, keempat Shiba. Ini salah satu kita bagi macam indikator lah untuk kita kan. Alright. So tuan-tuan boleh nampak lah mana kita ambil. Kita follow tuan-tuan. Kita follow. So kita beli ADA, kita beli Bitcoin. Kalau tuan-tuan perasan ni semua coin-coin yang memang volume dia tinggi jugalah. So tapi nak spesifik pada volume pula, dia ada untuk coin 24 hours punya volume kat situ. Ini semua pengguna Royal Q tuan-tuan. Bukan dalam hobi exchanger. Pengguna Royal Q yang menggunakan aplikasi Royal Q membeli coin di hobi. Dia hanya spesifik untuk pengguna Royal Q. So kalau untuk within 24 hours ni tuan-tuan, Ethereum paling ramai orang beli sekarang. Berapa volume dia? $153,000. Ini kira sikit lah. Kalau waktu uptrend tu sebab mungkin ada yang floating kan. Kalau sebelum ni tuan-tuan dia millions. Saya pernah tengok pengguna Royal Q membeli Shiba. Waktu tu saya select Binance lah. Waktu tu Shiba naik tinggi. Lebih kurang 32% 32% pengguna Royal Q monopoli Shiba punya pembelian dalam exchanger Binance. Maksudnya kalau Binance tu satu juta punya pembelian ataupun 10 juta punya pembelian, kita daripada Royal Q je beli 32%. Maksudnya $320,000 punya pembelian kalau sejuta punya transaksi waktu tu. Saya pun lupa berapa volume dia sebab waktu tu saya tengok
dekat exchanger, saya buka dari exchanger, saya tengok volume 24 jam. Lepas tu saya buka Royal Q, tengok Royal Q, pengguna Royal Q punya beli 24 jam. Jadi kita boleh follow. Sama juga. Yang mana sama sebab kalau popular tadi mana belah nombor 1, 2, 3, 4, 5, pembeli kelima. Tapi dalam 24 jam ni, pembeli mana ni nombor 2 volume tinggi, $54,000. Atom je $41,000. So ini menunjukkan kita pun penyumbang kepada volume dalam exchanger. Jadi tuan-tuan follow lah. Sebab kita nak trade ni kena tempat yang ada volume. So tuan-tuan boleh follow ni salah satu kita punya indikator. Okay. Di samping tu kita ada slide yang nak menerangkan bagaimana robot ni bekerja lah. Okay. Slide dalam mana robot ni bekerja. Okay. Slide ni ada dalam saya punya Telegram. Telegram tools sahaja. So dekat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka, dia tunjuk API binding apa, revenue detail apa. So kita just slide dalam bentuk PowerPoint. Mudah kita faham kan. Mudah kita faham, kita boleh tengok macam mana kalau kita bawa kereta tu, dia bagi tahu wiper nak tekan mana. Sebab dalam trading ni, tak selalunya market tu akan naik. Sekarang ni market dalam keadaan downtrend. Tapi downtrend dalam bentuk tahunan lah. Kalau kita pergi dalam 10 tahun, dia still dalam kategori uptrend. So dalam bentuk tahunan ni, untuk tahun ni, dia duduk dalam downtrend. Market tengah menurun. Berapa jauh dia boleh turun, tak ada siapa dapat tahulah. Mungkin dia kata 12,000 itu hanya prediction. Saya kata mungkin dalam 13,000, dalam 10,000, itu kita hanya prediction. Mungkin terjadi, tak terjadi, itu kita kena sama-sama tengok. Jadi apa yang kita boleh kontrol, duit US dollar yang kita ada, kita boleh kontrol penurunan tu nak buat pembelian tu berapa banyak. Contoh sekarang untuk akaun ni ada 5,800 US dollar. Total ada 13,500 lah modal dia. Jadi daripada 13,500 tu kan, sekarang ada lagi lebih kurang dalam 6,000. So dah trade lebih kurang dalam 7,500 lah, 7,700. So ini koin-koin yang kita dah beli. So yang kita nak kontrol margin call drop tu, bila penurunan macam tu Haji Amin cakap tadi, kita boleh jarakkan 3% kan, kita boleh jarakkan 4%, 5%, itu kita kontrol penurunan. Dia panggil margin call drop kan. So untuk first 10 layer kalau macam ni, tengok 0.8 je lah. Start daripada layer yang ke-16, saya dah jarakkan ke 1%. Start daripada 31, saya jarakkan 1.2%. Start yang ke-50, saya dah jarakkan jauh 4%. Maksudnya, kalau kita letak semua penurunan tu dekat-dekat, maksudnya jatuh 0.8 dia beli, jatuh 0.8 dia beli kan. Kalau kita letakkan terlalu dekat, cepat robot akan buat pembelian. Sedangkan kita tak tahu lagi ni harga tu nak jatuh sebawah mana kan, serendah mana. So kat situ kita akan besarkan sikit margin call drop ikut pada kita punya berapa modal yang kita trade. Jadi kalau orang $1,000 sekarang ni sesuai dalam 3 coin. Orang $2,000 sesuai dalam 6 ataupun 7 coin. Tapi coin apa nak beli, ikutlah balik apa yang saya cakap tadi tu. Salah satu tip je tuan-tuan, kita trade sama ada major coin ataupun kita gunakan Royal Q ni tadi, kita tengok dekat volume 24 jam ataupun yang coin-coin yang popular yang sedang kita trade, yang ramai orang sedang trade ni kat sini. Boleh tuan-tuan kan? Jadi saya nak bagi tips sikit. Kepada orang baru, that's no issue. Sekarang ni the best time to buy. Harga rendah beli. Tapi untuk orang yang dah lama, yang tengah floating, okay, yang ada trade BTC, yang ada trade Ethereum, saya bagi satu tips sikit. Contoh, bila tuan-tuan buka dekat Bitcoin tu tadi, dia akan tunjukkan harga average price, AVG, belah atas tu, tengah $23,266. Sekarang current price. Kalau tuan-tuan punya average price tengah tersangkut dekat 40,000 ke, tengah tersangkut dekat 36,000, 35,000, maksudnya jauh. Ikutkan sekarang dengan yang hari tu buat pembelian tu, modal dah habis dah ni. Tapi masih lagi tinggi, masih lagi jauh. Nak sampai tu tak tahu bila kan. Sebenarnya
kita still boleh gunakan BTC yang kita ada ni untuk generate profit tanpa tuan-tuan perlu jual Bitcoin tu. Macam mana? Ni saya kongsikan tips dia. Dalam kita punya setting ni tuan-tuan klik dekat kuantitatif sebelah tengah bawah tu. Nombor 2 sebelah home tu kan. Tuan-tuan boleh nampak, okay, atas tu ada USDT kat general kan. Sebelah dia ada BTC, sebelah dia ada Ethereum. Tuan-tuan hanya perlu buat macam mana, tengok sekarang ni saya dalam USDT ni kan. Tuan-tuan perlu buat, kalau jauh, pausekan ni. Button merah ni, tuan-tuan perlu pausekan sahaja. Okay, pausekan saja. Okay, confirm. Supaya kita dalam holding mode, hold lah. Dia dalam holding mode. Pausekan dulu. Okay, dengan unit katakanlah 0.01 ke 0.09 ke tak kisahlah kan. Maksudnya value sekarang ni based on 0.09 tu dalam $220 punya value lah dalam bentuk USDT. Tapi dalam BTC kita tengok unit dia, position quantity tu 0.00946. Okay, bila kita dah pausekan ni tadi, klik kepada bahagian BTC ni tuan-tuan. Klik bahagian BTC tengah-tengah sebelah USDT tu BTC. Sekarang kita boleh trade another coin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis coin, gunakan BTC yang existing kita ada tanpa tuan-tuan perlu jual floating loss tu. So kita jadi holding mode lah sebab harga pun jauh lagi. Tak tahu bila nak sampai, betul tak? Tanpa kita jual, tuan-tuan boleh trade coin ADA, coin Ethereum, coin HT. Boleh trade dekat sini. Bila kita trade, automatically BTC kita tu dia akan jadi dalam bentuk ADA. Sedikit. So kita buat trade setting dia dekat sini lah. So untuk trade setting ni, minimum dia bukan 0.002 tuan-tuan. Yang ini dia jadi lebih kurang dalam $8 ataupun $6. Ini tuan-tuan kena adjust sikit. At least 0.019 macam tu. Untuk dapatkan harga lebih kurang dalam $12 ke $13. 0.019. So bila tuan-tuan start trading ni, dia akan trade coin to coin. Daripada BTC terus pergi ADA, ada profit, ADA akan pergi BTC balik. Jadi dalam kita keadaan holding mode tu tadi, sebahagian BTC kita akan beli ADA coin. Bila kata ADA naik, coin ADA naik, automatically BTC kita jadi banyak sebab dia akan convert balik ke BTC. Bila kata BTC naik, dia akan convert BTC kita jadi ADA. Jadi pergi mana-mana naik atau turun pun kita dapat extra coin. Nampak tak kat situ? So end of the day kan, alternative coin ni dia akan naik melebihi daripada BTC. BTC naik, dia naik. Cuma tuan-tuan punya profit dekat sini akan lambat sikit sebab Bitcoin naik, ADA pun naik juga. Dia kena ada salah satu coin tu naik lebih daripada 1% ikut kita punya setting lah. Macam ni saya setting 1.3%. Sama ada kita naik 2%, kita setting 2% paling cantik lah. Tak payah letak 1.3. So mana-mana salah satu coin yang naik lebih tinggi, baru dia akan convert lawan dia versus dia. Akan lebih sikit. So saya pun baru start lebih kurang dalam seminggu lepas kan, sebab ada facilities tu. Jadi benda ni dia dah memudahkan kepada orang yang lama yang tengah floating, maknanya dia still boleh buat duit dengan syarat dia hanya allow 2 coin je, Bitcoin dengan Ethereum saja. Jadi siapa yang ada Bitcoin dengan Ethereum kan, kata tak ada modal nak top up lagi, jangan risau, beli menggunakan coin yang dia ada, existing coin yang dia ada. End of the day, katalah dia ada 0.1 unit, bila dia trading tu berlaku, unit dia sebenarnya akan makin bertambah. Bila harga dia dah naik balik pada contohnya 46,000 waktu dia beli hari tu, pada 36,000 waktu dia beli hari tu, dia akan dapat unit yang banyak. Waktu tu dia boleh start balik yang pause daripada USDT dan fokus kepada USDT punya trading. Itu yang lebih bagus lah. Jadi dekat sini saya try dia lambat sikit lah. Kalau kita trade dalam USDT kan, lebih cepat sebab USDT kita hanya perlukan 19 sen, 15 sen, 13 sen kalau kita trade 10 ke $15. Tapi kalau dalam kripto kita dapat lebih daripada itu sebab Bitcoin naik, kata kalau saya trade ADA kan, ADA naik,
kita punya fuel fees tetap dikira dalam dolar, dalam USDT. Keuntungan kita pun tetap dikira dalam USDT. Tapi unit kita akan jadi lebih banyak. Value unit kita pada waktu tu sebenarnya pun lebih menguntungkan. Itu untuk orang yang ada Bitcoin ataupun orang yang ada Ethereum sahajalah. Selain daripada dua coin ni, Royal Q tak allowed lagi sebab dua coin ni adalah kita panggil sebagai major coin. Boleh tuan-tuan kan? Alright. Jadi nak diterangkan detail pun tentang trade setting ni, kita ada kelas trade setting setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa tuan-tuan masuk Zoom, memang kita kelolai, selalu Tuan Ben yang akan kelolai di Ben. Tuan-tuan tengok dia punya penerangan dia tentang trade setting. Sebab trade setting ni dia ambil masa dalam 1 jam, 1 jam setengah untuk kita faham betul-betul. Tapi Alhamdulillah bila market turun ni, saya rasa ramai daripada kita dah tahu macam mana gunakan trade setting. Kalau dia naik untung pun dia tak belajar. Tapi sekarang ni baru kita tahu macam mana cara robot kita bekerja. Tapi dia untuk gunakan coin ni hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis coin sahaja. Kalau kita dah trade ada menggunakan Bitcoin ataupun saya pakai Bitcoin trade Ethereum, kita tak bolehlah lagi gunakan trade Ethereum dekat sini dah sebab dia allow kita daripada USDT sama ada kita gunakan untuk BTC ataupun kita gunakan untuk Ethereum. Salah satu sahaja dia allow. Dua daripada 3 sahaja dia allow. So, tapi dekat professional ni pun kita tengok kat BTC ada tak? Tak ada. Dia hanya untuk general sahaja. Boleh tuan-tuan kan? Jadi mana yang ada BTC sekarang tu jangan risau. Still balik tuan-tuan boleh buat profit. Tapi kita trade menggunakan Bitcoin kita kepada major coin yang lain lah. Ni semua coin-coin kuat ni. Ripple, Litecoin, Link, HT, Ethereum dengan ADA. Okay. Saya rasa better kita buka soalan lah. Baru kita spesifik nak tahu apa yang tuan-tuan sebenarnya yang tak faham, part mana yang tak faham untuk kita terangkan detail. InsyaAllah. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ni pun kita belajar juga macam mana kita nak start balik trading kita kan. Bagi siapa yang ada trading Bitcoin dan Ethereum kan. Maknanya dia punya Ethereum dengan Bitcoin dah sangkut lah. Mungkin beli harga 68,000 dulu kan. Dan masa beli 50,000 dan sebagainya. Jadi maknanya kita tengah floating dan kita nak gunakan floating Bitcoin dan Ethereum tu untuk start balik kita punya trading kita. Ada soalan nak tanya tak? Miss question? Diorang je kami. Assalamualaikum. Salam. Ya Tuan Sufi, saya Faizal Ya. Pasal yang apa nama tadi, Bitcoin dengan Ethereum tadi, yang kalau yang kita floating kita trade pakai kita punya coin tu kan. So firstly memang kita kena pause lah. Pausekan dulu. Kalau dalam masa yang sama kita on, dia tak boleh jalan ke macam mana tu? Bukan tak boleh jalan. Takut nanti bila dua-dua coin tu, katalah coin tu naik balik ke 46, kan? Tak perasan dia ada konflik pula. Sebab kita dah gunakan dia untuk trade ADA tadi kan? So sebelum kita, kalau dia dah naik balik, kita akan stopkan yang trading dalam bentuk coin to coin tu. Baru kita biarkan dia dalam bentuk BTC US dollar lah. So bila tu kurang daripada sepatutnya, okay, andai kata unit tu kurang, tengah-tengah sana pun pakai, sini pun kita nak jual, robot nak jual, automatically dia akan keluar abnormal punya transaction. Maksudnya unit tu kurang, dia akan ganggu trading yang USDT tu. So play safe untuk kita pausekan dulu supaya kalau andai tiba-tiba mengejut time kita tidur kan, tiba-tiba esok pagi bangun dah 46, nanti dia jadi abnormal punya transaction. So untuk elakkan benda tu berlaku, kita pausekan dulu, kita hold je kan. Tapi selalunya kalau sini dah ada profit nanti, kita akan cut dia balik lah. Maksudnya unit akan jadi lebih sebenarnya kan. Tapi waktu konflik tu berlaku, jikalau kedua-dua bahagian tengah trading, dua-dua nak jual. Macam tu lah. Okay, satu lagi soalan. Let's say tadi katalah kita trade Bitcoin dekat coin ADA tu, and then profit tu dia akan masuk dalam kita punya unit sebagai Bitcoin kan? Betul. So nanti dia punya average tu dia akan average down lah maksudnya. Dia akan keluar lah. Kalau ikutkan value, sebenarnya value kita lagi tinggi. Sebab kedua-dua coin tu naik,
based on value kita punya profit, dia tetap kira percentage juga. Percentage kenaikan ADA dan juga percentage penurunan Bitcoin. Sebab dia kena ada salah satu perbezaan sikit. Dia tak naik serentak, tak boleh lah. Maknanya kalau kedua-dua naik sama serentak, maksudnya percentage tu tak ada salah satu yang melebihi daripada 2%, dia takkan ada pembelian, takkan ada penjualan.